Okey. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada rakan-rakan media, sidang Abah ini bukan untuk pengumuman rombakan kabinet ya. Okey, bersama saya adalah pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Wilayah Persekutuan Saleh, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Dato' Nur Hisham, juga pengarah penguat kuasa kita datang untuk memberikan satu mesej yang amat jelas sekali, di mana keselamatan dan kesejahteraan rakyat adalah keutamaan Kerajaan Malaysia Madani, dan tiada soal dalam soal ini, tiada kompromi langsung. Hari ini saya datang untuk membuat pemeriksaan khas susulan daripada tindakan penguatkuasaan undang-undang oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bulan lepas. Ini bertujuan untuk menghapuskan bahaya kebakaran di premis yang dijadikan bilik sewa bergelar sangkah burung ataupun liang lahat. Penguatkuasaan undang-undang telah pun dijalankan pada 9 hari bulan Oktober tahun ini. Rentetan daripada aduan orang awam, satu task force telah pun dibentuk oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bermula 26 hari bulan Oktober tahun ini bagi memeriksa premis-premis yang dipercayai disyaki menjadi bilik sewa sangkar burung yang tidak mematuhi kepada Akta Perkhidmatan Bomba tahun 1988 sehingga 11 Disember semalam. Sebanyak 247 buah premis telah diperiksa di seluruh Malaysia oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Pemeriksaan dijalankan bagi memastikan pemilik premis mematuhi garis panduan serta spesifikasi yang ditetapkan. Daripada 247 buah premis yang diperiksa, sebanyak 85 premis telah diberikan notis sepanjang pelaksanaan pemeriksaan khas menghapuskan bahaya kebakaran di premis yang dijadikan bilik sewa tanpa kebenaran. Selain itu, sebanyak 464 notis telah dikeluarkan sepanjang pelaksanaan pemeriksaan khas tersebut dijalankan. 464 unit ini berkisar kepada 6 kesalahan, iaitu yang paling banyak 198 notis terhadap apa-apa pengalihan yang tidak dapat kelengkapan menentang kebakaran. Kedua, 124 notis terhadap ketiadaan kelengkapan menentang kebakaran atau pemasangan keselamatan kebakaran tidak berada dalam keadaan yang baik. Yang lain-lain termasuk tidak ada jalan keluar yang mencukupi, pengubahan pada mana bangunan yang memungkinkan pelepasan diri menjadi lebih sukar jika berlaku kebakaran, dan juga lain-lain. Semua ini hasil daripada pemeriksaan. Kita mendapati 2 premis di kawasan Kuala Lumpur telah diberikan notis dan mengambil tindakan serta-merta menghentikan operasi, dan beberapa mengambil tindakan segera dengan meruntuhkan semua binaan yang tidak mematuhi prosedur, termasuk unit ini. Kita boleh lihat perubahan jelas. Dulu kedai ini ada 78 bilik dalam satu kedai. Memang tidak bersifat manusiawi, tidak berperi kemanusiaan dan mengundang risiko kebakaran yang amat membahayakan. Oleh kerana itu, atas arahan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama dengan DBKL, hari ini semua telah pun dibersihkan. Dan ini memberikan satu mesej yang cukup penting, di mana kerajaan akan sentiasa berpaksikan kepada prinsip rukun negara, iaitu kedaulatan undang-undang. Mana-mana pihak tidak boleh mengubah suai bangunan yang mengundang risiko bahaya kebakaran tanpa kebenaran.
Ini jelas. Sama ada Seksyen 78 Akta Parit dan Jalan Longkang tahun 1974 ataupun Seksyen 8 Akta Kebombaan tahun 1988. Semua isunya jelas sekali, di mana menerusi jabatan kerajaan tempatan, saya telah mengarahkan Ketua Pengarah keluarkan notis, juga arahan kepada seluruh PBT di seluruh negara untuk turut menyokong usaha Jabatan Bomba dan Penyelamat. Kita wajib mengambil iktibar daripada kejadian menyayat hati, iaitu kebakaran yang meragut nyawa 21 orang murid di sekolah Tafiz pada tahun 2017. Insiden sedemikian tidak boleh dibenarkan untuk mengulangi lagi. Sebab itu, we believe prevention is better than cure. Oleh kerana itu, PKT mengambil inisiatif menerajui operasi ini. Dan kita harap mana-mana pihak yang nak buat rumah suaian bangunan wajib untuk pohon untuk dapat kebenaran, supaya kita mengutamakan faktor-faktor keselamatan. We believe people want to make profit, but it has to be on the legitimate way. Dia kenalah sah di sisi undang-undang. Tidak boleh buat dengan sewenang-wenangnya. Ini sangat penting. Maka kita akan terus memantau keadaan. Dan hari ini saya datang untuk hantar satu mesej, di mana kerajaan, when we say it, we will do it. We are sending a very strong message. This is the government that will walk the talk. Kita cakap serupa bikin. Bukan saja hanya datang hari itu buat sidang media, lepas itu tak ada tindakan susulan. No way. This is not the guy like the previous administration. Kerajaan Malaysia Madani, kita mengutamakan keselamatan nyawa rakyat dan kesejahteraan rakyat. Bagi mereka, penyewa-penyewa, kerajaan sekarang berazam bersama dengan DPKL, kita akan bina rumah-rumah transit, termasuk rumah transit belia. Kita ada juga PPR yang masih lagi ada kekosongan. Sebab itu, penyewa-penyewa digalakkan untuk membuat permohonan. Sekurang-kurangnya mereka boleh duduk dalam satu rumah ataupun kediaman yang berdaya huni, yang paling penting selamat untuk didiami. Ini memang soal yang sangat jelas. So ada persoalan? Ataupun saya jemput untuk sekarang bagi penerangan lanjut. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, tuan-tuan semua. Saya suka maklumkan bahawa kita telah mengeluarkan 446 notis, 464 notis kepada 85 premis. Tetapi dalam masa yang sama, kita belum juga menghentikan pencarian berkaitan dengan isu ini. Pencarian selama ini kita kena pasti berbagai kaedah. Satu ialah secara fizikal, kita minta balai cuba tengok dan lihat mana-mana lokasi yang telah dijadikan bilik sewa. Keduanya ialah secara online. Kita tengok juga kebanyakannya diiklankan secara online. Juga kita cuba kenal pasti dan kita cuba dapat akses kepada ini. Dan saya suka menekankan di sini, daripada notis yang kita keluarkan, kita telah memberikan tempoh yang mencukupi kepada pemilik-pemilik premis untuk mematuhi notis yang kita berikan. Andai kata selepas tempoh yang kita berikan, pemilik-pemilik masih juga tidak dapat mematuhi notis yang kita berikan, tindakan seterusnya kita akan memulakan proses untuk dibawa ke mahkamah lah. Jadi bagi saya, kehadiran YB bersama kita hari ini, kehadiran pihak di BKR bersama hari ini, ialah kita lebih penekanan kepada untuk pemilik-pemilik yang berhasrat untuk mengadakan apa-apa perniagaan ataupun perubahan kepada bangunan bagi tujuan komersial, hendaklah terlebih dahulu merujuk kepada pihak pusat tempatan. Kerana kita tidak mahu apabila mereka buat perubahan ataupun membuat ubah suai kepada bangunan dan kita datang sebagai penguatkuasa di peringkat yang orang cakap dah hujung ataupun dah mula operasi, ia akan menyukarkan perniagaan. Lebih baik datang untuk kita beri sama-sama perkhidmatan teknikal secara percuma, nasihat untuk comply macam mana sepatutnya dibuat itu, jadi ia memudahkan perniagaan dibuat.
So itu saja makluman saya, dan insyaAllah kita akan teruskan pengoperasian ini tidak saja kepada bangunan yang digunakan sebagai bilik sewa ataupun sebagai kita akan namakan sebagai sarang burung, tetapi juga pada premis-premis lain dalam memastikan bahawa keselamatan kebakaran, iaitu pertamanya nyawa, keduanya ialah harta benda terjamin di Malaysia. Okey. Okay, last but not the least. Okay. Adalah penting supaya anda maklumkan di bawah Seksyen 10 Akta Perkhidmatan Kebombaan, mana-mana premis ataupun orang yang gagal mematuhi notis menghapuskan risiko kebakaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat boleh didakwa ke mahkamah. Hukuman di bawah Seksyen 10 Akta ini sangat serius. Jika disabit, boleh didenda tidak melebihi RM5,000 atau lebih teruk dipenjara, okey, selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Jangan lupa, kesalahan itu juga boleh dikenakan denda tambahan sebanyak RM100 setiap hari. Setiap hari bagi kesalahan itu berterusan selepas sabitan. Perlu ditekankan juga, tahun ini Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menjangka akibat daripada kebakaran, negara kita mengalami kerugian harta benda lebih kurang dianggarkan RM1.3 bilion. Ini adalah satu kerugian dan kehilangan yang sangat besar. Ini belum kira lagi kehilangan nyawa, yang tidak boleh cannot be quantified. Itu tiada kompromi. Oleh kerana itu, kita memohon supaya seluruh masyarakat rakyat Malaysia berdiri teguh, menyokong dan mendukung usaha kerajaan untuk menjaga dan membela keselamatan awam. Okey, itu saja. Tapi premis asas ini bila katanya 19 Oktober ini saya sampai. Ya. Bila diberi notis dan Segera. Oleh kerana itu sebenarnya premis ini telah pun dibersihkan sejak 2 minggu dulu. Cuma kerana kesibukan tugas saya, saya tidak sempat mengadakan sidang media pada waktu itu. Alright, so I think it's very clear. 需要讲华语吗？不用了啊，可以的。Right. 算有那个电的统计，那个头啊，如果说他们没有申请，为什么那个 DMB 会给他们？如果他们申请 DMB 的那个头啊，那个电的统计会得啊，是以什么样的？ meter tambahan. 是以什么标准？dengan syarat apa? Oh, dia kata pemilik kedai dia pohon meter tambahan daripada TNB, dan TNB benarkan. Ini kita tidak, we cannot rule out. Kadang-kadang pemohon tu ataupun dia nak menguap keuntungan, dia cuma beritahu TNB dia nak lakukan perniagaan, nak buat komersial, tapi TNB mungkin dia mislead TNB. Tapi TNB pun tak tahu dia buat sarang burung. Lepas pasang meter semua, baru dia buat partition. That's the reason. Alright, okay, jelas? Okay, terima kasih banyak. Okay.